ولله الأسماء الحسنى. الفاتحة على ما نوى شيخنا شيخ أبو بكر وحبيب مريم محمد بن سالم بن حبيب بن شيخ بن سالم وسلفنا الصالحين دافعة لكل شر جلوة. إلى حضرة النبي سيدنا محمد وآله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, syukur kita pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan qudrah dan iradahnya dapat kami bertemu pada petang ini sama-sama membincangkan pada kitab kita, iaitu kitab Penawar Bagi Hati, iaitu kitab tasawuf, pada menyucikan diri kita daripada segala maksiat yang zahir dan segala maksiat yang batin. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah yang telah memberi kita sesuatu nikmat, dan hanya dengan kita bersyukur padanya, dengan kita bertaubat padanya, semoga kita memohon pada Allah Ta'ala agar segala nikmat yang diberinya bukan istidraj, tetapi benar-benar nikmat, dan semoga dia mengekalkan sesuatu nikmat itu sampai kita bertemu balik padanya, di mana di padang mahsyar, di syurganya nanti, insya-Allah. Amin summa amin. Alhamdulillah, pada pengajian kitab yang kita lalui minggu lepas, kita dah habis pendahuluan kitab ini. InsyaAllah soalan nanti pada penghujung kelas kita bicarakan, ya. Baik. Kita sambung pada, kita sudah membincangkan tentang syarat-syarat taubat pada pengajian kita yang lepas. Syarat-syarat taubat pada pengajian kita yang lepas. Wajib kita ingatkan balik, wajib kita ingat balik dan sampai kita mati wajib kita mengulangi segala 5 syarat taubat itu sampai kita dapat diberi oleh Allah husnul khatimah. Jadi wajib kita, tujuan utama kita belajar tasawuf pun adalah untuk kita menyedarkan diri kita betapa hinanya, betapa maksiatnya, betapa khianatnya di sisi Allah diri kita ini. Sebenar-benarnya di depan orang Allah bukan main baik sangat, sampai digelar, sampai dipandang tinggi oleh Allah, dipandang tinggi oleh manusia, dipandang tinggi oleh manusia, dipanggilnya ustaz, dipanggilnya habib, dipanggilnya macam-macam dipanggilnya, padahal di belakang Allahu alam, Allah sahaja yang tahu, walaupun satu alam semesta, bukan hanya dunia, satu alam semesta pun, kalau satu alam semesta memuji kita, memandang tinggi pada kita, tetapi Allah tidak memandang tinggi pada kita, tetap kita tak tinggi. Selagi mana kita dipandang rendah oleh sekalian alam semesta, tetapi Allah Jalla wa'ala pandang tinggi pada kita, tetap tinggilah seseorang itu. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang mulia di antara kalian di sisi Tuhannya adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Yang paling bertakwa apa? Yang paling takut akan maksiatnya, melanggar perintah-perintahnya. Baik, kita masuk pada fasal yang pertama, iaitu pada menyatakan mata.
Baik. Yang pertama sebelum itu kita nak tanya sikit lah. Tapi tak perlu jawab dalam hati sendiri. Apakah yang kita tahu tentang maksiat mata? Apa itu maksiat mata? Baik. Pandang aurat bukan mahram. Lagi, pandang benda-benda tak elok. Lagi, pandang seseorang itu dengan pandangan yang hina. Lagi, sebab tu kita, subhanallah, ini sebab tu kita belajar kitab ini. Kita sama-sama. Ni bukan saya mengajar, tuan-tuan belajar. Bukan saya mengajar, tuan-tuan belajar. Ni sama-sama kita belajar. Yang paling belajar adalah yang paling bercakap ni, paling banyak bercakap ni. Allah. Baik. Maksiat mata nanti kita go through satu persatu. Baru kita tahu sejak akil baligh sampai sekarang, dosa mata kita sahaja, bukan nak cakap berbukit-bukit, bukan bergunung-gunung, bahkan berlangit-langit, berbumi-bumi maksiat mata kita. Sampaikan kalau kita nak taubat tentang maksiat mata kita sahaja, takkan mampu. Itu baru nak taubat tentang maksiat mata. Belum lagi nak mensyukuri akan nikmat mata. Kalau nak mensyukuri akan nikmat mata, kalau kita bawa pahala sebesar alam semesta pun takkan mampu kita balas nikmat anugerah sebelah mata. Takkan kita mampu. Jadi nanti kita akan go through 7 anggota badan ni. Pada setiap anggota badan ada kegunaan dunia. Bangsa dunia akan dalam term dalam buku ni, bangsa dunia dan bangsa akhirat. Maksudnya kegunaan dunia dan kegunaan akhirat. Kita akan tengok masing-masing ada kegunaan dunia, kegunaan akhirat, dan masing-masing ada pahala dan ada maksiatnya. Ada pahala maksiatnya. Baik. Kenapa muallif kitab bermulakan kitab ini dengan anggota mata? Kerana mata ini adalah anggota yang paling penting. Anggota yang paling penting. Kerana apa? Dia kalau kita contoh engineering ke sains ke, mesti ada input, proses, ada outputnya. Ya. Anggota badan kita paling besar, anggota yang menginputkan daripada luar kepada dalam adalah anggota mata. Anggota mata. Kerana apa? Segala yang masuk, segala yang nampak, dia akan masuk ke dalam. Dan hati yang akan memproseskannya. Dan keluarnya apa? Daripada segi akhlak kelakuan kita, adab kita, dan sama ada pahala ataupun dosa. Sama ada pahala ataupun dosa. Jadi segala anggota kita ni, dia ada inputnya. Input, proses, kemudian output. Jadi yang kita kata hari tu apa? Setiap maksiat yang kita lakukan adalah akan menimbulkan apa dalam hati kita? Tumpuk hitam. Nabi sabda, seseorang hamba itu melakukan dosa sampai hitam hatinya, tumpuk hitam, sampai dia taubat dengan benar-benar taubat, hilanglah segala hitam tu. Kemudian dia lakukan dosa tu balik, bertumpuk lagi. Kemudian dia taubat, hilang lagi. Kemudian bertumpuk, sampailah macam tu. Jadi selagi mana ada dosa tu, ada tumpuk hitam dalam hati, selagi itulah kita tak dapat ilham daripada Allah Ta'ala. Tak dapat warid. Warid ni apa? Warid ni adalah anugerah isyarat-isyarat daripada Allah Ta'ala. Pemahaman daripada Allah Ta'ala. Guru kita selalu sebut dalam kelas pengajian kitab, apa yang diajar, apa yang dibicarakan dalam kitab tu, baik, itu boleh dapat. Dan setakat tu. Tetapi ada yang attend kelas semua sama. Notanya sama, kitabnya sama. Tapi ada seorang ni, dia dapat apa yang dia belajar.
Ada seorang tak dapat langsung, hatta dalam kitab pun dia tak dapat langsung. Dan ada di antaranya yang dapat bukan hanya di kitab, bahkan lebih Allah bagi bergunung-gunung, bergantung pada tumpuk hitam tadi itu dalam hati kita. Jadi wajib kalau kita nak dapat isyarat-isyarat dari Allah, pemahaman-pemahaman dari Allah, Allah sahaja yang boleh beri. Hak mutlak Allah sahaja yang boleh memberi. Dialah yang paling alim, dialah yang mengetahui segala-galanya, dan dia sahaja yang boleh memilih kepada siapa hamba antara hambanya yang dia nak bagi pemahaman. Jadi itu anggota mata adalah salah satu input, organ yang input. Bergantung apa yang mata lihat, dia akan masuk. Jadi mata adalah anggota yang paling besar inputnya. Sebab segala pergerakan kita dengan mata, betul? Mulut mungkin tak all the time kita bercakap. Telinga mungkin tak all the time kita perlu dengar. Kadang senyap je. Tapi mata setiap kali kecuali tidur lain semua kita guna mata. Jadi apa yang kita lihat akan masuk. Nanti dalam kitab ni dia akan bicara tentang pandang dunia, tentang pandang orang kafir, tentang pandang barang hak orang lain, tentang macam-macam yang selama ni kita nampak remeh, tetapi pada mahsyar nanti terkejut orang yang dianggap remeh maksiat mata itu. Pada mahsyar nanti, ya Allah, contohnya apa? Orang yang tengok orang kafir dengan pandangan yang tinggi. Contoh apa? Maaf kita sebut sekarang ni penyakit ni, kita terpaksa sebut penyakit apa? K-pop. Wajib diri kita tengok adik-beradik kita, anak-anak kita. Allah yang sampaikan dalam bilik ada gambar artis sekian-sekian, sampaikan dalam handphone, sampaikan macam-macam yang kita tengok. Betapa jauhnya hati kita dah berpaling pada Allah dan Rasul dan orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Sanggup kau suka, sanggup kau memuji orang yang dah memperduakan, mempertigakan, bahkan beratus-ratuskan Tuhan kau yang sangat-sangat baik dengan kau, Tuhan yang sangat-sangat rindu akan kau sanggup memuliakan, memuji, mencintai orang yang dah mengkufur, mengkafirkan, mensyirikkan Tuhan engkau. Nanti padang mahsyar nanti apa Allah buat? Allah akan angkat dia. Padang mahsyar berbilion trilion makhluk Allah time tu, Allah akan angkat. Tengok fulan bin fulan, Allah akan angkat dia tinggi. Orang semua tengok, tingginya. Lepas tu Allah cakap apa? Ini orang sudah memandang sesuatu dengan pandangan yang tinggi pada barang yang aku sangat keji dan aku sangat hina. Apa tu? Orang kafir dan barang dunia. Allah benci, Allah murka orang-orang kafir. Kau pandang pada orang kafir dengan pandangan yang tinggi. Allah tengok, ini fulan bin fulan sudah pandang sesuatu benda yang aku keji, yang aku hina, yang aku rendahkan, tapi di fulan bin fulan pandang benda tu tinggi. Maka hari ini aku akan merendahkannya serendah-rendahnya. Itu baru maksiat mata. Antara maksiat mata. Macam mana kita tengok K-pop baik, pemain bola baik, pemain sukan baik, sesiapa pun baik, saintis baik, doktor baik, kalau dah katanya kafir, tetap kafir dan tetap paling hina. Tiap Jumaat kita baca dalam surah Al-Kahfi, "Waman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba." Siapa lagi yang lebih zalim daripada mereka yang berkata-kata dusta terhadap Tuhannya, iaitu Allah. Orang kafir ni berdusta tak terhadap Allah? Berdusta. Hanya dengan mengkafirkan, mensyirikkan Allah dah berdusta. Apatah lagi segala fitnah, segala dakwah yang mereka buat untuk menyesatkan umat Islam. Waman azlamu mimman, siapa yang lebih zalim? Allah cakap siapa yang lebih zalim daripada mereka itu?
tapi kita ikut mereka, kita pandang puji pada mereka. Tak kisahlah doktor baik, saintis baik, pemain bola baik, penyanyi baik, pelakon baik, semuanya Allah hina sehina-hinanya. Jadi jangan kita pandang mulia pada sesuatu yang Allah dah hina, yang Allah dah hina. Baik, kita masuk, kita baca fasal yang pertama pada menyatakan mata. Ketahui olehmu bahawasanya mata engkau itu menjadikan dia oleh Allah Ta'ala bagi engkau kerana beberapa faedah yang bangsa akhirat dan bangsa dunia. Ini yang kita sebut yang tadi, bangsa akhirat dan bangsa dunia. Apa maknanya? Kegunaan akhirat dan kegunaan dunia. Jadi dijadikan mata engkau itu oleh Allah Ta'ala bagi engkau kerana beberapa faedah. Ada manfaat untuk di dunia dan manfaat untuk di akhirat. Maka setengah daripada segala faedahnya yang bangsa akhirat memandang kepada langit dan matahari dan bulan dan bintang dan lainnya. Subhanallah, supaya berdalil engkau dengan dia atas ada Allah Ta'ala. Ini bangsa akhirat. Nanti kita tengok kenapa Allah hina orang-orang kafir ni. Ini antara kegunaan bangsa akhirat, untuk kegunaan akhirat. Apa dicakap sini? Faedahnya yang bangsa akhirat memandang kepada langit dan matahari dan bulan dan bintang dan lainnya. Ini Allah sebut dalam Al-Quran, alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Mereka itu, mereka tengok, pandang pada langit, pandang pada bumi, dan mereka berkata apa? Tuhan kami, sesungguhnya engkau tidak menciptakan ini semua dengan sia-sia. Dengan sia-sia. Tengok langit, tengok bumi, tengok bulan, tengok bintang, pada pertukaran malam dan siang. Dalam surat Yasin kita baca, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil hakim. Dzalika taqdirul azizil halim. Pada pertukaran langit, bintang, bulan dan matahari. Ada pernah ke sehari, dah berapa juta tahun langit dan bumi ni? Berapa juta tahun? Allahu alam. Sejak Nabi Adam saja dah 10,000 tahun. 10,000 tahun. Ada pernah tak sekali matahari dan bulan bertukar? Ataupun bahasanya default lah, ataupun dalam kalkulator kita tekan syntax error. Betul? Ada pernah sekali tak? Tak pernah. Pada setiap saat bulan dan bintang dan matahari, pasti apa yang dah ditakdirkan oleh Allah, kau muncul pada hari ini pada 7 suku pagi, 7.15 pagi, kau muncul wahai matahari, muncul. Jadi kita tengok sebesar-besar alam semesta, langit dan bumi, tak pernah sekali melanggar perintah Allah. Kita makhluk yang paling hina, yang kerdil, dengan sombongnya berjalan di atas muka bumi Allah, satu persatu perintah Allah kita langgar. Satu persatu perintah Allah kita langgar. Kita berdoa memohon pada Allah dengan berkat Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri, dengan berkat para habaib kita, dengan berkat guru kita Habib Hussein bin Alwi Al-Attas, apa yang kita pelajari ini betul-betul Allah sematkan dalam hati kita, betul-betul Allah bagi kita kekuatan untuk kita mengamalkannya, dan betul-betul Allah menghapuskan segala, menyucikan segala catatan amalan kiri kita, catatan buku catatan kiri kita. Jadi memandang pada langit dan bumi. Ada tak kita jalan, tiap-tiap hari kita nampak pokok, tiap-tiap hari kita nampak langit, tiap-tiap hari kita nampak awan, tiap-tiap hari kita nampak matahari, tiap-tiap hari kita nampak bulan. Tiap mana kita tengok, kita nampak ciptaan Allah. Tapi ada tak terlintas, subhanallah, aku nak urusan satu urusan dunia aku pun tunggang langgang, pening. Anak aku yang paling kecil, yang kecil pun aku tunggang langgang nak uruskannya. Siap marah, siap macam-macam lah, nak uruskan makan dia je aku dah pening. Subhanallah, Allah uruskan segala langit, segala bumi. Yang namanya 7 petala langit, 7 petala bumi ni, bukan 7 petala langit kita ni.
seluruh alam semesta. Alam semesta ni daripada kajian saintis, daripada hujung ke hujung 90 bilion light years. Cahaya light years, tahun cahaya kan? Tahun light years, tahun cahaya. Minta maaf kita tak belajar bahasa light years. Jadi kalau kita travel daripada satu hujung alam semesta ni, universe ni, sampai ke hujung, akan ambil masa berapa lama? 90 bilion tahun. Kalau kita travel daripada satu hujung ke satu hujung melalui kelajuan cahaya. Kelajuan cahaya kalau kita travel akan mengambil kita 90 bilion light years. 90 bilion tahun. Bayangkan. Dan kalaupun kita travel sepantas cahaya, takkan kita sampai pada penghujungnya. Kenapa? Universe ni pada setiap saat berkembang, lebih laju daripada kelajuan cahaya. Subhanallah. Itu pun Allah uruskan dengan perfection, dengan lengkap, dengan rapi, dengan tepat segalanya. Tepat segalanya. Yang kau tu risau tentang hidup kau, kenapa? Segalanya Allah dah takbir, tapi kau dah pening tentang hidup kau. Kau tak tahu ke yang hidup kau pun dengan kau sekali Allah takbir. Itulah kemuncak tauhidnya. Macam mana? Macam mana? Kau tengok langit, kau tengok matahari, Allah dah aturkan, Allah dah takbir. Tapi tentang hidup kau pening ni. Mana pergi tauhid kau? Kau percaya ke tak percaya yang Allah takbir segala-galanya? Sebab tu wali-wali orang-orang soleh langsung terfikir, apa kau nak buat ya Allah? Segalanya kau yang mentadbir, segalanya kau dah uruskan. Ini maknanya bangsa akhirat, untuk kegunaan akhirat. Tengok, subhanallah, maha besar Allah. Allah ciptakan segala-galanya. Segala-galanya Allah mentadbirkan, segala-galanya Allah beri, segala-galanya Allah urus. Hidup aku pening. Tentang anak aku risau. Tentang suami isteri aku risau. Tentang mak bapak aku risau. Semuanya dorang itu, semuanya dalam pentadbiran Allah juga. Jadi apa yang kau risau? Apa yang kau risau? Allah nak kata apa? Segala ni aku dah takbir, dengan kau aku takbir. Kau tak boleh nampak lagi ke? Aku nak masa kau dengan aku je. Aku rindu kat kau ni wahai hamba-Ku. Aku nak kau rintih pada aku saja. Aku nak kau berkata-kata, bermanja-manja dengan aku sahaja. Itu je Allah nak bagi tahu. Itu je Allah nak bagi tahu. Itulah antara bezanya antara kita dan orang-orang soleh, wali-wali Allah. Supaya berdalil engkau dengan dia atas ada Allah Ta'ala dan atas keesaannya dan atas kuasanya. Sebab tu kenapa orang kafir ni minta maaf cakap, boleh kita cakap sebab Allah sendiri dah sebut. Orang kafir ni kenapa dia bodoh? Ni supaya berdalil engkau dengan dia atas ada Allah Ta'ala. Kalau kita tanya budak-budak kita, benda ni macam mana jadi? Langit dan bumi macam mana jadi? Siapa yang ciptanya? Apa diorang jawab? Manusia ke cipta? Kalau kita bagi tahu diorang, oh ini abah kau yang buat langit ni dulu, rasa diorang percaya ke tak? Bak kata habis-habis gitu, ya hanu. Budak kecil boleh tahu ini semua mesti ada something superior being yang menciptakan langit dan bumi. Budak kecil boleh tahu. Budak kecil boleh tahu. Yang orang kafir ni, yang segala lubang dikaji, segala haiwan dikaji, segala macam dia buat, tapi yang tu sendiri dia tak boleh fikir. Jadi siapa yang bodoh, siapa yang pandai? Sebab tu dengan tengok, kita nampak segala kekuasaan Allah, kita boleh tahu subhanallah, Allah wujud. Sebab tu Allah cakap, sebut dalam Quran tu apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Mereka yang tengok langit dan bumi, semua ciptaan Allah ni, ya Allah, tidak engkau ciptakan ini sia-sia sahaja. Orang-orang kafir ni lahir besar-besar, makan minum, buat anak, apa benda, kerja, makan minum sampai mati, berfoya-foya sampai mati. Lepas tu dah tak fikir apa. Ini benda ini pun diorang tak boleh fikir. Padahal anak-anak kita kecil-kecil umur 5-6 tahun dah boleh berfikir. Kita tanya dong,
confirm dia boleh berfikir. Ya tak ya ya Pak. Siapa yang cerita? Mesti ada yang walaupun tak pernah kita ajar pasal Allah, pasal Tuhan. Sebab itu dah dalam fitrah. Orang kafir yang tu pun dia tak boleh fikir. Tanya sendirilah siapa yang pandai, siapa yang bodoh. Jadi bagi yang memuji sangat orang-orang kafir, yang mematuhi sangat orang-orang kafir ni, pandai-pandai kau tanya, pandai-pandai kau jawab soalan tu. Siapa yang pandai, siapa yang bodoh. Baik, kita sambung. Dan setengah daripadanya melihat akan Quran dan melihat akan jalan kepada masjid dan kepada tempat menuntut ilmu. Allah. Ni dia sebut, kita tak ni dalam kitab ni sebut apa yang kita buat sekarang ni, menuntut ilmu, menuntut ilmu. Dan setengah daripadanya melihat akan Quran, melihat akan Quran. Quran ni adalah mukjizat terbesar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran. Memandang Quran itu sahaja sudah termasuk apa? Mensyukuri nikmat mata dan salah satu pekerjaan bangsa akhirat, kegunaan akhirat. Pandang pada Quran sahaja. Belum lagi baca. Orang sekarang bila dipandang Quran? Ramadan. Habis Ramadan, mulanya malam raya dia letak atas kabinet, atas gerobok. Orang Johor bagi gerobok. Atas gerobok, atas almari. Dia letak atas tu 30 Syakban, 31 Syakban baru dia ambil, dia buat apa? Lak. Berabuk. Berabuk. Imam Al-Haddad sebut apa? Orang yang 3 hari tak baca Al-Quran dah termasuk orang yang lalai kepada Allah Ta'ala. Lalai kepada Allah Ta'ala. Kita tengok balik, bila last kita baca Quran, bila last kita tengok baca Quran. Baca Quran, tengok Quran. Saya teringat satu kisah orang-orang Tarim ni, subhanallah. Mereka ni sebelum akil balik, sebelum umur 10 tahun lagi dah hafal Quran. Hafal Quran bukan macam orang lain, tempat-tempat lain hafal Quran. Hafal Quran sekali, keluar pondok, keluar mana-mana, dah lupa. Ada sekali itu, adik saya, Ustaz Akhir, cerita. Ustaz Ali Bafadal, Syekh Ali Bafadal. Umurnya dalam 25 tahun. Sekali itu, Ustaz Akhir bagi di Quran. Dia ambil Quran tu, dia kata, subhanallah, terima kasih banyak. Aku dah lama betul tak pegang Quran, tak baca Quran. Terkejut. Sebab apa? Dia hafiz Quran. Dan mustahil, dia orang Tarim. Segala 10 kiraat tu dah dalam otak dia. Mustahil. Lepas tu baru dia cerita, selama ni tiap kali aku khatam Quran, aku baca Quran, semua daripada dalam otak. Dia tak tahu pun bila last dia pegang, dia tengok Al-Quran. Itu pun dia cakap, terima kasih banyak bantu aku, bagi aku pahala lebih dengan tengok Al-Quran ni. Kita dah lah apa pun tak hafal, tengok pun tak. Astaghfirullahalazim. Dan melihat akan jalan kepada masjid, pergi masjid. Pergi kepada masjid. Masjid ni adalah rumah Allah Ta'ala. Rumah Allah Ta'ala. Rumah Allah Ta'ala. Rumah Tuhan sekalian alam. Jadi jangan kau buat masjid tu macam kau punya rumah sendiri, dengan AJK-nya bergaduh, dengan imamnya tak reti hukum hakam, buat selamba, buat selamba segala hukum hakam dengan segala sunat-sunat. Kau kena wajib, kau imam, kau kena pastikan kau tahu apa sunat-sunat. Sunat Jumaat, kalau kita tengok kat sini, hari Jumaat bukannya makmum, imamnya sendiri segala sunnah dia tak ikut. Yang namanya baca surah Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah tak dia baca. Yang namanya serba putih segala, daripada serban sampai pada kaki, jubahnya semua putih, tak ada buat. Dengan baca khutbahnya, apa segala sunat-sunat khutbah tak ada buat. Dengan langkah-langkah khatib masuk dalam masjid tak ada buat. Dengan bagi salamnya tak ada buat. Dengan cara berbicaranya tak ada buat. Dengan postur badannya, dirinya tak ada buat. Segala sunat-sunat kau tak indahkan.
nanti padang mahsyar makmum kau tu akan menuntut. Sebab apa? Kita kalau imam buat sunat, semua makmum dapat sunatnya. Kalau imam tak buat, semua makmum tak dapat. Contoh paling senang apa? Yang imamnya depannya mesti ada sutrah. Sutrah ni apa? Depan imam ada benda yang blok supaya orang boleh jalan depannya. Sutrah. Sunat ya, sunat. Itu sunat. Wajib kita pandang besar. Kerana apa? Terutamanya imam. Kalau imam dah ada sutrah, segala makmum dah dapat sutrah. Sutrah imam tu adalah sutrah segala makmum. Bayangkan yang jadi imam, nanti padang mahsyar nanti segala makmum kau akan tuntut. Ya Allah, sepatutnya aku dapat pahala sunnah ni, pahala sunnah ni, pahala sunnah, berjela-jela pahala sunnah, tapi dia imam, kita wakilkan pada dia jadi imam, tapi dia tak buat. Jadi hari ni padang mahsyar ni aku nak tuntut daripada dia pahala sunnah semuanya. Macam mana kau nak bayar? Macam mana kau nak bayar? Sebab tu yang apa? Yang berurusan dengan masjid ni, hati-hati, itu rumah Allah. Itu rumah Allah. Kalau istana raja-raja bumi ni pun segala protokol, segala apa adat istiadat yang kita kena patuh, siap ada orang yang apa monitor, apa orang panggil tu, yang menjaga adat budaya semua ni ada dalam istana kan. Itu pun dijaga, apatah lagi rumah raja sekalian raja, raja sekalian alam, raja sekalian kerajaan. Jangan kau ambil senang-senang. Dan jangan kau mempersusahkan orang nak datang pada masjid. Jangan kau persusahkan orang nak datang pada masjid. Itu adalah rumah Allah Ta'ala. Macam mana? Ni melihat akan jalan kepada masjid. Orang nak pergi masjid, orang nak tunaikan apa hak akhirat mereka, tapi kau larang. Pandai-pandailah fikir ya. Dan kepada tempat menuntut ilmu, inilah ni, kepada tempat menuntut ilmu. Baginda Nabi SAW bersabda apa? Tempat menuntut ilmu. Menuntut ilmu ni apa? Baik, kita ada majlis zikir, majlis zikir, majlis Ratib Atas, majlis Asmaul Husna, majlis Yasin kita, itu adalah majlis zikir. Majlis zikir sendiri adalah sangat-sangat besar. Dalam majlis zikir diminta segala hajat, diberi oleh Allah, diperkenankan Allah, diminta segala hajat. Baginda Nabi cerita apa? Ada dua kelompok. Satu kelompok zikir, meminta-minta pada Allah, berdoa pada Allah, minta hajat pada Allah. Ada lagi satu kelompok menuntut ilmu. Mana yang lebih baik? Memang yang majlis zikir ni diberi rahmat, diberkati oleh Allah Ta'ala. Tapi Nabi kata apa? Yang menuntut ilmu ni, mereka menuntut ilmu dan segala hajat mereka diperkenan oleh Allah Ta'ala. Kerana apa? Dalam menuntut ilmu ni ada zikir, dalam menuntut ilmu ni ada selawat, dalam menuntut ilmu ni ada mengenal diri, dalam menuntut ilmu ni ada taubat, dalam menuntut ilmu ni ada memuji Allah. Segalanya lengkap dalam majlis menuntut ilmu. Majlis menuntut ilmu. Kalau adalah di antara kita ni diberi Allah kasyaf, Allahu a'lam, beribu berjuta-juta malaikat makhluk Allah, bahkan bukan malaikat saja, jin-jin pun sanggup datang belajar, Itu menuntut ilmu. Nabi kata apa? Jadilah kamu orang yang mengajar, mensebarkan ilmu. Jika kamu tidak mampu, jadilah kamu orang yang belajar ilmu. Jika tak mampu, jadilah kamu orang yang mendengar akan ilmu. Jika tidak mampu, jadilah kamu orang yang menduduk dalam majlis ilmu pun sudah cukup. Orang yang lalu antara majlis ilmu pun sudah diberkati, apatah lagi orang-orang yang belajar, orang-orang yang belajar ilmu. Yang penting ikhlaskan hati. Baik. Dan setengah daripada faedahnya yang bangsa dunia melihat perusahaan engkau. Baik, kita berhenti tadi kepada tempat menuntut ilmu, tempat menuntut ilmu. Baik. Kita dah baca tadi tentang pekerjaan-pekerjaan, hak-hak mata terhadap Allah, untuk kegunaan akhirat, untuk kegunaan akhirat. Kita dah baca tadi. Sekarang kita checklist saja.
ini adalah sesuatu yang akan dituntut oleh Allah Ta'ala. Sesuatu yang akan dituntut oleh Allah Ta'ala. Sekarang kita checklist. Sejak aku akil balik, aku dah buat ke belum? Yang pertama tadi apa dikata? Pandang pada segala ciptaan Allah. Ada tak kita tengok? Ya Allah, maha besarnya Allah. Ya Allah, kau wujud, ya Allah. Ya Allah, kau esa, ya Allah. Ya Allah, kau maha kuasa, ya Allah. Sejak kita akil balik, berapa kerap kita guna mata kita untuk benda ni? Tengok langit dan bumi. Sebab tu Sayyidina Ali kata apa? Aku tidak melihat Tuhan yang aku tidak sembah Tuhan yang aku tidak lihat. Kenapa? Sebab semua yang dia nampak ni semua Allah. Semua Allah yang jadikan, Allah yang menggerakkan, Allah yang uruskan, Allah yang mentadbirkan, Allah yang menciptakan, Allah yang menggerakkan, segala-galanya Allah. Segala-galanya Allah. Jadi kita cek balik. Sejak aku akil balik ni, adakah aku tengok ciptaan-ciptaan Allah ni? Di sebaliknya aku pandang Allah. Berapa kerap kita lakukan? Wajib tiap-tiap hari kita renungkan. Yang kedua apa tadi? Melihat akan Quran. Sejak aku akil balik, berapa banyak kali aku dah khatam Quran. Berapa banyak kali aku dah khatam Quran. Orang-orang soleh, Imam Haddad kata paling kurang 40 hari kau khatam Quran. 40 hari kau khatam Quran. Kita ni bukan 40 hari. Ada tu yang 40 tahun tak khatam Quran sekali pun lagi. Ada tu yang 4 tahun sekali pun tak khatam Quran. Ada yang 4 bulan tak sekali pun khatam Quran. Kita cek balik, akil balik kita. Ni hak mata ni, kita checklist ni. Kita checklist. Sejak akil balik, ada tak aku buat? Lain apa? Melihat akan jalan kepada masjid. Sekarang masjid dah tutup. Masjid buka dulu, mana kita? Mana kita? Astaghfirullahalazim. Mana kita? Kau pergi masjid ke tak? Masjid dah tutup, baru alamak aku nak pergi masjid, tak boleh. Masjid buka dulu, mana kau pergi? Mana kau pergi? Checklist sejak akil balik, berapa kerap aku pergi masjid? Ada orang hari raya baru pergi masjid. Setahun 2 kali pergi masjid. Ada orang tiap Jumaat baru pergi masjid. Tiap Jumaat baru pergi masjid. Itu pun apa? Time makmum cakap apa? Time imam khatib cakap apa? Apa hujung khutbahnya? Aqimis salah. Baru dia dari luar gerai makan, baru dia masuk. Bilal nak qamat, baru dia masuk. Kita wajib. Ni checklist Lepas kelas ni, kita pergi balik rumah, checklist satu-satu. Ya Allah, sejak akil balik aku, hak mata aku, mana aku tak tunaikan? Ini, aku tak tengok ciptaan kau dengan di sebaliknya ada engkau. Aku tak tengok Quran, berapa kerap aku baca Quran, berapa kerap aku pergi masjid, berapa kerap aku pergi menuntut ilmu. Umur dah berpuluh tahun, bahkan beranak pinak, bahkan bercucu. Ilmu asas fardu ain tak tahu. Nanti jalan kembali pada Allah jadi buntu. Masuk syurga neraka, syurga pun belum tentu. Allah. Wajib kita balik ni, kita tengok sebelum tidur, kita tengok checklist balik diri kita. Ini hak-hak mata kita. Kita berhenti di sini dulu. Subhanallah. Ini baru hak-hak tau. Sedikit hak-hak pada akhirat. Tanya diri kita sendiri, rasa-rasanya aku ni dah lulus ke gagal? Rasa-rasa diri kita dah lulus ke gagal? Bab ni saja. Dah lulus ke dah gagal? Kalau kau dah lulus, alhamdulillah, bagus. Rasanya dah lulus ke gagal? Senyum Habib Bab ni je kalau Allah tuntut kat kita pada mahsyar nanti, takkan mampu. Macam mana kau nak rasa diri kau ada kebaikan? Macam mana kau nak rasa diri kau ada satu markah sekalipun? Kalau bab ni pun Allahu alam, kita belum lepas nanti pada mahsyar nanti. Wallahu alam bisawab. Kita tak nak panjang sebab ada soalan hari ni istimewa sikit. Ada soalan. Apa yang kita boleh jawab, kita jawab. Kalau tak boleh jawab, nanti kita tanya guru kita, kita akan sampaikan.
Soalan bab taubat. Bagaimanakah cara untuk membuat solat taubat sekiranya mempunyai kesalahan pada orang yang melebihi dari seorang? Bagaimanakah cara untuk membuat solat taubat sekiranya mempunyai kesalahan pada orang yang melebihi dari seorang? Contoh, telah mengumpat seramai 20 orang. Adakah mesti solat taubat sebanyak 20 kali bagi tiap seorang atau boleh merangkumi untuk semua? Ini alhamdulillah, ini bagus soalannya ya. Bagus soalan. Kita bicarakan tentang syarat-syarat taubat pada pengajian kita yang lepas. Ada 3 campur 1 campur 1. 3 campur 1 campur 1. Yang pertama tadi itu, sebelum kita kenal apa itu maksiat, lepas kita kenal apa itu maksiat, kita kena menyesal. Dah buat, kita mengakui dan menyesal. Kemudian apa? Kita kena tak nak ulang lagi. Tak nak ulang lagi. Yang ketiga apa? Kita kena wajib membenci akan kelakuan maksiat itu. Baik, itu tu. Dengan yang campur 1 tadi, kalau ada hutang-hutang kita dengan Allah Ta'ala, solat-solat kita yang tinggal, puasa-puasa kita yang tinggal, sekala zakat-zakat sebelum-sebelum ni, meniaga-meniaga tak bayar zakat, wajib taubat, wajib kira, wajib bayar balik. Kemudian yang kelima tu apa? Campur 1 tu apa? Hutang kita dengan manusia. Cara taubat hutang kita dengan manusia. Kita dah bicarakan kelas pengajian yang lepas. Kalau kita ada menzalimi hamba Allah Ta'ala, Allah tidak akan ampun dosa kita dengan manusia, kecuali setelah kita selesai antara manusia dengan manusia tersebut. Baik, kalau kita ada dosa dengan seseorang, macam mana kita nak taubat? Kalau kita mengumpat, wajib kita pergi, bukan mengumpat je, apa benda cedera kita buat tanpa dia tahu ke, tikam belakang ke, curi duit tanpa dia tahu ke, apa benda pun, yang pertama wajib kita pergi jumpa dia, semuka dengan dia. Macam kita sebutkan, bukan maaf zahir dan batin kosong-kosong ya. Kosong-kosong pada mahsyar nanti 1000 kosong. 1000 dituntut dari kau, kosong kau boleh bagi. Last kau bagi dia bagi dosa dia dekat engkau. Jadi wajib kita apa? Minta maaf, dan wajib kita sebutkan, Mat, sorry lah Mat, aku dulu asyik mengumpat je kau. Ada sekali tu duduk dengan orang ni mengumpat kat kedai mama. Ada sekali tu dekat lepas habis kuliah aku mengumpat. Kau juga mengumpat, aku mengumpat, macam-macam aku mengumpat kau Mat. Kalau dia cakap, tak apa, aku nak maafkan, tak apalah, tak ada, kita kawan, tak apa. Itu okey, dah dikira. Tapi kalau ditanya, apa kau mengumpat? Cuba cerita apa kau mengumpat aku. Wajib kita bagi tahu. Alah, jangan ni lah. Wajib, dia minta lagi, wajib bagi tahu. Aku mengumpat kau hidung sengit. Hidung sengit, mata kau juling. Cakap kau gagap. Bahasa kau ke laut. Apa sajalah, apa saja kita mengumpat, wajib kita bagi tahu. Wajib kita bagi tahu, wajib kita bagi tahu. Lepas tu dia nak buat apa? Oh, kau mengumpat aku tu sekarang aku nak lempang kau, baru aku maafkan. Time tu kita kena buat apa? Redha, hulu. Kalau tidak, baik kena lempang sini daripada lempang kat neraka nanti. Hulu. Baik, itu satu, wajib. First aku kena pergi jumpa dia, minta maaf. Yang kedua, kita pertimbangkan pula, si Mat ni kalau aku pergi jumpa dia, kalau aku bagi tahu, Mat, aku minta maaf ya, aku mengumpat kau banyak. Rasa-rasanya Mat ni kalau aku pergi aku cakap macam tu, habis lah. Dia bukan nak satu lempang je, kena bedal satu, lepas tu putus silaturahim satu, jadi pergaduhan besar satu, macam-macam benda akan berlaku. Jadi macam tu, kalau dah kita rasa macam tu, oh Mat ni kalau jumpa masalah besar, payah ni. Jadi apa kita kena buat? Satu, kalau dia lempang aku, mungkin aku mati terus kot, kan? Jadi apa kita kena buat time tu? Time tu kita tak perlu jumpa dia, tapi wajib kita buat apa? Ini kalau wajib kita, orang yang kita dah zalimi, wajib kita ingat satu persatu. Fulan bin Fulan, Mat aku dah ni, Abdul aku dah ni, Dol aku dah buat.
Ahmad, aku macam-macam. Kita kena ingat satu-satu apa yang kesalahan kita buat pada setiap seorang. Kemudian kalau kita rasa tak boleh jumpa dia dengan sebab-sebab tertentu tadi, wajib kita mendoakan segala kebaikan padanya. Ya Allah, si Mat ni aku dah mengumpat dia, ya Allah. Aku bertaubat padamu, ya Allah. Aku keji, aku minta maaf, ya Allah. Aku minta mohon ampun, ya Allah. Dan ya Allah, bagi Mat ni Kau bagilah dia kesejahteraan dunia akhirat, ya Allah. Kau selamatkan dia, keluarga dia, isteri atau bini dia, anak-anak dia, cucu-cucunya, ibu bapanya, adik-beradiknya, kaum kerabatnya, ya Allah. Kau selamatkannya dunia dan akhirat, ya Allah. Kau selamatkan mereka dunia dan akhirat, ya Allah. Kau selamatkan mereka daripada azab neraka-Mu, ya Allah. Kau himpunkan semua mereka itu dalam syurga Firdaus-Mu bersama baginda Nabi SAW, ya Allah. Kau permudahkan segala urusannya, ya Allah. Kau limpahkan rezekinya, ya Allah. Kau permudahkan segala ihwal keluarganya, ya Allah. Kau bagilah anak-anak dia anak-anak yang soleh. Kau limpahkan kekayaan padanya, ya Allah. Segala doa kebaikan yang kita minta untuk diri kita, kita kena minta untuk orang yang kita dah zalimi. Itu syarat taubat yang pertama bagi orang yang kita dah zalimi. Itu syarat pertama. Wajib kita doakan segala kebaikan dunia dan akhirat dengan ikhlas hati. Jangan kau doa yang baik-baik, syurga Firdaus semua, tapi dalam hati Muhammad tu masih macam itulah. Wajib ikhlas, wajib ikhlas, wajib ikhlas. Doakan segala yang baik. Berapa kali kita kena doa? Bukan sekali, bahkan sampai mati kita kena doa untuk orang. Sampai mati kita kena doa. Sebab tu dalam ratib-ratib ada, dalam doa-doa macam dalam khulasah ada wazawil huquqi alaina, dan mereka yang ada hak atas kami. Ada hak atas kami itu siapa? Mereka yang akan tuntut kami di padang mahsyar nanti. Jadi wajib kita doakan segala kebaikan. Wajib kita doakan segala kebaikan. Tentang solat sunat taubat. Solat sunat taubat bukan syarat taubat. Bukan tak masuk dalam syarat taubat. Salat sunat taubat adalah salat sunat yang pertama bagi mengikiskan segala dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil yang kita buat tanpa kita tahu. Allah sahaja yang lebih tahu. Banyak, tiap-tiap hari banyak selautan dosa-dosa kecil kita buat. Satu saat kita alpa, kita lalai akan Allah Ta'ala dan ditulis maksiat. Jadi solat sunat taubat ni untuk meluputkan dosa-dosa kecil sahaja. Dosa-dosa dengan manusia, solat sunat taubat tak akan diampunkan. Jadi macam mana tadi yang kita sebutkan tadi, doa akan kesejahteraan gitu. Dah doa tentang fulan bin fulan 100 orang lah kau kena doakan dia. Dah doakan semua pula, dan ya Allah, mereka yang ada hak atas aku dan mereka yang sudah aku dan zalimi, ya Allah, itu pun kita doa, bagilah mereka kesejahteraan dunia akhirat, bagilah mereka jannatul firdaus bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagilah mereka husnul khatimah, bagilah mereka melepasi titian sirat dengan senang, selamatkan mereka daripada azab api neraka, bagilah mereka murah rezeki, permudahkan segala urusan dunia akhirat mereka. Wajib kita doa. Sebab kita tak tahu siapa lagi kita dah zalimi. Jadi kita doakan. Nanti padang mahsyar nanti Allah akan cakap apa? Allah akan panggil orang yang kita dah zalimi tu. Fulan bin fulan datang. Dia panggil kita pula. Tuhan, ini fulan bin fulan ni dah zalimi aku, dah mengumpat aku. Aku nak tuntut daripadanya pahalanya. Allah cakap, Allah pun panggil dia. Ni dia nak tuntut daripada kau pahala kau sebab kau dah mengumpat. Allah ni padang mahsyar nanti dialah hakim. Dialah hakim yang menjatuhkan hukuman, dan dia adalah lawyer bagi dua-dua belah pihak. Sebab dia yang paling maha adil dan maha mengetahui. Jadi dia adalah hakim, dia adalah lawyer bagi dua-dua belah pihak. Jadi nanti lepas kita dah doa-doa untuk orang yang kita dah zalimi, Allah akan tunjuk. Kau tengok tu kat syurga, tengok istana tu, tengok syurga Firdaus tu. Dia akan nampak taman syurga, taman yang sangat-sangat indah, istana sebesar langit dan bumi. Dan tu dia nampak, ya Allah, dia rasa macam nak masuk je. Allah cakap tunggu dulu.
Sekarang aku bagi kau pilih, sama ada kau nak tuntut pahala daripada dia ataupun kau nak yang ni. Kerana yang inilah apa yang sahabat kau ni dulu dia dah zalimi kau, tapi selepas itu dia doakan kau untuk dapat semua ni. Jadi kau nak yang mana? Rasa-rasa kita orang tu akan pilih yang mana? Tentu syurga. Jadi Allah kata, nah sekarang kau ambil apa yang dah didoakan oleh sahabat kau tu. Dia pun tak jadi nak tuntut daripada kita, dia pun pilih syurga. Maka Allah akan masukkan dia dalam syurga. Allah akan bagi dia. Ada kes juga Allah akan, lantaran kemaafan kau padanya, sekarang dua-dua kau aku ambil, aku masukkan syurga. Jadi Allah adalah hakim, Allah adalah lawyer. Itu adalah cara kita membayar hutang pada hamba Allah Ta'ala yang kita dah zalimi. Tapi kalau hutang tu dari segi harta dunia, duit baik, kereta baik, gelang berjela-jela baik, kau dah ambil daripada orang tu, wajib kau bayar balik. Kalau tak padanya, pada warisnya, wajib kau bayar balik, wajib kau bayar balik. Kau dah hutang orang 1 juta, kau pun doa, ya Allah bagi dia syurga Firdaus, syurga Firdaus. Orang tu mati kelaparan, tak jadi. Jadi harta dunia wajib kau bayar balik. Itu serba sedikit harap menjawab soalan. Minta maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bissawab. Doa khitam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.